hatta tablugha as-samaa ad-dunya min hubbihim lima yatlu. Bila Nabi dengar Safwan bin Asal menyebut perkara ini, aku datang kepada kamu ya Rasulullah untuk mengambil pengetahuan. Aku datang pada kamu ya Rasulullah untuk mengetahui sesuatu. Apa Nabi kata pada dia? Nabi kata marhaban bi talibil ilmi. Nabi kata selamat datang talibul ilmi, selamat datang. Allahu akbar. Dalam bahasa Arab marhaban ini ucapan memuliakan. Bukan marhaban ni apa? Yang tu bukan marhaban ni. Marhaban ni kita welcome sebab memuliakan. Ucapan memuliakan. Bila dia kata aku datang untuk mengambil sesuatu ilmu daripada engkau tentang Islam, Nabi kata marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang bagi setiap orang yang datang ke muka pintu Islam untuk mengambil pengetahuan. Artinya hadis ini adalah hadis sahih, riwayat daripada Imam Ahmad. Masa Imam Ahmad komen hadis ni, Imam Ahmad kata bagi setiap orang yang menuntut ilmu Islam, Nabi menyebut pada dia marhaban. Walaupun Nabi sebut kepada Safwan bin Asal Al-Muradi, tetapi kesemua orang yang belajar ilmu Islam, dia mendapat welcome dari Nabi. Subhanallah. Kita buat saja halakah-halakah ilmu, bermakna kita mendapat hadis ini, marhaban bi talibil ilmi. Subhanallah. Maka eloklah kita tinggalkan marhaban itu untuk mendapat marhaban ini. Kita mendapat marhaban daripada Rasulullah. Marhaban bi talibil ilmi. Selamat datang orang yang mengambil ilmu daripada aku. Selamat datang. Inna talibal ilmi, sesungguhnya orang yang datang untuk mengambil ilmu daripada aku, tahufu bihil malaikah, dia pasti akan dikelilingi oleh para malaikat. Pasti malaikat akan duduk keliling dia. Kata Nabi, wa tuzilluhu bi ajnihatiha, bahkan dia akan dinaungi oleh sayap para malaikat. Nabi kata, fayarkabu ba'duhum ba'da, malaikat nak keliling kita ni, malaikat nak buka sayap atas kita ni, sehingga kan malaikat itu sesama depa kena tindan menindan. Hang tindan aku, aku tindan hang, masing-masing nak buka sayap. Hatta tablugha as-samaa'i dunya, sehinggalah malaikat yang paling akhir memenuhi langit dunia. Min hubbihim lima yatlub, kerana malaikat redha sesiapa yang ambil ilmu daripada aku. Subhanallah. Subhanallah. Imam Ahmad dalam Musnad Imam Ahmad menyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih, dan Ibn Hibban juga menyatakan hadis ini adalah hadis sahih. Yang pertama, hadis ini bagi tahu kepada kita kemuliaan orang menuntut ilmu. Satu. Yang kedua, hadis ini bagi tahu kepada kita ilmu yang kita jadi mulia dengannya, ilmu yang datang daripada Allah dan Rasul. Yang ketiga, hadis ini bagi tahu pada kita malaikat hanya redha pada orang yang mengambil ilmu dari Nabi. Redha malaikat itu sampai peringkat fayarkabu ba'duhum ba'da. Malaikatnya awal dah mai dah buka sayap, malaikat nombor 2 mai dia duduk atas malaikat. Yang pertama dia buka sayap dia, yang ketiga di atas, yang keempat sampai penuh langit dunia. Kenapa malaikat nak buka sayap ni? Apa kelebihan buka sayap? Sebab min hubbihim, kerana malaikat suka dan kasih, lima yatlub, dengan apa yang mereka tuntut dan apa yang mereka belajar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi ikhwatu fiddin, sepatutnya kita menjadi orang yang sangat suka nak mendengar sesuatu daripada Nabi ini. Kita kena menjadi orang yang sangat suka nak mendengar sesuatu dari Nabi. Tetapi kita kena tahu, bukan semua ubat itu menjadi ubat pada semua orang. Ada orang makan Panadol lega sakit kepala, ada yang makan-makan mampu terus pun ada. Pasal apa jadi macam tu? Ilmu agama itu adalah ubat, tapi bukan semua orang mendapat manfaat daripada dia.
Agama ini adalah ubat. Wa nunazzilu minal Qur'an, diturunkan Al-Quran, syifaun, untuk jadi ubat, wa rahmah, untuk jadi rahmah, ubat dan rahmah. Sebahagian ulama tafsir kata ubat itu sesuatu yang ajaib. Quran boleh membentuk sesuatu yang ajaib. Kadang-kadang dengan kita membaca doa-doa yang ada dalam Quran, ada penyakit yang manusia lepas tangan boleh jadi ajaib. Dia adalah ubat. Sama ada ubat dalam bentuk pemikiran secara dalaman, ataupun ubat secara zahir. Sama ada Quran itu dawaun ilahiyun, dia menjadi ubat ilahi secara batiniyah ataupun zahiriyah. Tapi dia ubat. Orang dengar ayat Quran ini, dia tenang. Dia sangat tenang. Allah bagi pada dia rahmah. Rahmah Tuhan bagi. Tuhan bagi jadi ubat. Wa nunazzilu minal Quran, diturunkan Quran, syifa. Quran adalah syifa. Bukan kata syifa, wa rahmah. Sebahagian ulama tafsir kata rahmah itu dalam kehidupan, dalam muamalat, rahmah. Dengan kita beramal dengan Quran, muamalah kita jadi rahmah. Kerana itu penyakit kita ini, apabila kita tidak percaya Quran itu adalah syifa dan rahmah. Sebahagian ulama tafsir lain pula tafsir syifa itu dapat dilihat dengan mata, kesan Quran, manakala rahmah dapat dirasai dengan jiwa. Dia adalah syifa. Pasal itu diguna perkataan syifa. Nak habaq kata kesan dia macam ubat. Dawak ni, kita panggil dawak hospital ni, dawak tabib ni, ubat doktor bagi tu, syifa. Tetapi syifa di situ daripada nama Allah Asy-Syafi. Allahumma anta syafi, la syifaa illa syifauka. Pasal itu dia ajaib. Dia bukan dawak mustashfa ni, dawak hospital ni. Pasal itu tak boleh banding. Bila Quran kata dia syifa, kita tak boleh banding dengan ubat dawak yang diguna oleh otak manusia ni. Dawak insani ni tak boleh pakai, dawak manusia ni tak boleh pakai. Tapi dawak di sini, syifa di sini, syifa Tuhan. Dia belain. Mungkin bila kita baca Quran, kawan tu tak lega sakit, tapi dia tetap dapat syifa. Mungkin kita baca Quran, kawan tu tak lega sakit, tapi dia tetap mendapat syifa. Kenapa? Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Bukan syifa di situ makna baca ayat dalam botol. Dah. Baca ayat dalam botol itu apabila kita samakan syifa Quran dengan syifa mustashfa ni. Tapi dia syifa, sesuatu yang ajaib. Dia boleh bagi. Bila seorang yang dengar Quran itu, dia mendapat hiburan. Hiburan. Bukan maksud entertainment, tetapi dia mendapat hiburan. Subhanallah. Subhanallah. Wa rahmah, dia dapat rahmah. Dia mendapat rahmah. Pasal itu kita kena, tapi Quran sebut di belakang, wala yazidu zalimina illa khasara. Apa nak buat? Apa nak buat? Lagu tu punya hebat Quran, syifa dan rahmah. Wala yazidu zalimin, tidak bertambah syifa dan rahmah kepada hati-hati yang zalim. Hati-hati yang zalim, hati yang ada penutup, hati yang tertutup, tak boleh menerima Al-Quran. Kerana itu kita mesti takut dengan satu ayat Allah sebut. Ayat apa? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa basarihi ghishawa. Surah Al-Jathiyah. Hak ni kita kena takut. Hak ni paling dahsyat. Ayat ni paling dahsyat. Ayat ni bagi tahu kenapa semua yang turun daripada Allah hilang manfaat pada manusia. Hilang terus. Hilang total. Bukan kata sikit boleh pakai. Sikit pun tak boleh pakai. Afara'aita, tidakkah kamu melihat segelintir manusia? Afara'aita, tidakkah kamu mau melihat man ittakhaza ilahahu hawahu, ada orang yang menolak apa yang Allah Ta'ala turunkan, dia menurut hawa nafsu dia. Dia tolak apa Tuhan turun. Tuhan buat turun apa? Dua perkara aja, Alkitab dan As-Sunnah, Al-Hikmah.
Dua je Tuhan berturun. Tak ada tiga, tak ada empat. Allah berturun dua aja. Hantar Rasul, bagi kitab. Bagi kitab, hantar Rasul. Dua aja. Tiga tak ada, empat tak ada, lima tak ada, enam tak ada. Dua saja. Bagi kitab, bagi Rasul. Bagi Rasul, bagi kitab. Dua saja. Tapi ada orang, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang dia tak ikut kitab dan Rasul, dia turut apa yang ada dalam hati dan kepala otak dia. Saya bagi contoh kepada antum sekalian bagaimana sahabat Rasulullah dia tak guna kepala otak dia. Di antaranya Abdullah bin Umar. Hadisnya di sahih riwayat At-Tirmizi. Hadis ni kalau kita buka Sunan Tirmizi ke, kita buka Bukhari ke, kita buka Sunan Ibnu Majah ke, kita cari dalam bab sembahyang sunat, kita akan jumpa hadis ni. Orang, sahabat-sahabat Nabi ni berkumpul duk berbincang. Nabi ni, kalau Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh ni, Nabi baca apa? Soalan yang sahabat lain tak teringat nak buat kajian, dia pergi buat kajian. Sahabat lain semua tahu Nabi sembahyang sunat qabliyah subuh ni. Tapi Nabi baca apa dalam sunat qabliyah subuh tu? Nabi baca apa? Kalau kita, orang tanya, Ustaz nak baca apa? Baca apa pun. 2 rakaat mau buat tu pun cukup bagus dah. Ni subuh 2 rakaat pun tak buat. Maghrib esok tidur balik. Jaga-jaga siang. Lagu tu duk jadi. Makan suap tidur, jaga-jaga cerah. Subuh tak buat. Kita kata Quran kata faqra'u ma tasayyara. Bacalah yang mudah-mudah. Tapi bila soalan tu mai pada Abdullah bin Umar ni, dia hafal Quran, dia tahu ayat yang kita baca tadi surah Muzammil tu dia tahu, tapi dia tak jawab macam tu. Apa dia kata? Dia kata bagi kat aku sebulan. Sebulan. Apa dia buat sebulan? Dalam masa sebulan tu, dia melihat Nabi baca apa dalam 2 rakaat qabliyah subuh. Sebulan Abdullah bin Umar ni, sebulan dia perhati. Sebulan dia perhati dengan perhatian yang serius. Bila Nabi sembahyang sunat subuh, dia menghampiri Nabi. Dia nak dengar Nabi baca apa. Kadang-kadang dia pergi ke rumah Aisyah, dia tanya pada Aisyah, kalau Nabi sembahyang sunat subuh di rumah, Nabi baca apa? Bila Nabi sembahyang di masjid sunat subuh, Nabi baca apa? Dia nak confirm sebulan. Habis cukup sebulan, dia mendedahkan rahsia. Dia kata dalam masa sebulan, dia kata, aku melihat Nabi membaca rakaat pertama Qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Tak payahlah buat kerja susah lagu tu. Nama pun sembahyang sunat. Yang rukun apa dia? Fatihah. Baca surah ni sunat apa? Sunat ada 2, hay'ah 1, ab'ad 1. Ab'ad ni jenis berat sikit lah. Macam yang seokok tu ab'ad lah. Dia berat sikit. Alah sunat hay'ah ni kita faham duk mengaji fiqh ni apa dia? Tinggal pun tak payah buat sujud sahwi, terlupa pun tak payah buat sujud sahwi. Nama pun hay'ah, menghias sembahyang. Kalau tanya kita, yang penting apa dia? Rukun tu. Pasal apa? Sembahyang wajib pun kita bagi Fatihahnya. Kalau sembahyang seorang lah. Kalau sembahyang ramai-ramai bacalah sikit inna a'tayna dengan qul huwallah. Tapi apa sembahyang sunat? Dia sanggup buat kajian sebulan. Tak mau jawab. Sebulan buat kajian. Akhirnya dapat jawapan. Nabi baca kuliah dengan qul huwallah. Tu dia yang kata sahabat Nabi ni. Yang kata sahabat Nabi ni sangat dapat manfaat. Yang kata sahabat Nabi ni sangat dapat manfaat. Tak ikut hawa nafsu dia, tak ikut. Walhal kalau dia kata bacalah ikut suka pun, tak menyalahi sunnah. Tak menyalahi sunnah. Tapi dia nak bagi betul-betul di atas sunnah. Betul-betul atas sunnah. Sebulan buat kajian. Subhanallah. Quran kata, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Ada orang dia tak ikut terus sunnah. Dia tak ikut terus Al-Quran. Dia pakai diri dia. Kalau itu
cara hidup kita, ada satu benda Allah janji akan jadi pada kita. Apa dia? Wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan kita. Subhanallah. Kalau kita buat macam tu, tak rojok langsung pada Al-Quran, tak rojok langsung kepada As-Sunnah, Allah akan sesatkan kita. Macam mana Tuhan sesatkan kita? Hak ni paling dahsyat. Hak ni paling dahsyat. Allah kata wa adallahu Allah, Allah akan sesatkan kita walaupun kita ada ilmu. Tengok. Tengok, Allah akan sesatkan walaupun kita ada ilmu. Rupanya ada ilmu sekalipun, ada duit ke, ada pangkat, kalau tak ikut Alkitab dan Sunnah, tidak menjanjikan hidayah boleh dapat. Walaupun kita tahu sikit-sikit aja pasal agama, tapi semua kita refer pada kitab dan sunnah menjanjikan hidayah. Walaupun hang ada ilmu, orang ada ilmu ni siapa dia? Orang berilmu. Para profesor, para ustaz, orang buat master, buat PhD, dapat pula Profesor Madya, Emeritus. Ini semua orang ada ilmu. Macam kita ni kongkiak ya, tak ada apa. Kita tak ada apa. Orang ada ilmu. Tapi mula dia nak bagi pandangan tidak mengikut Alkitab dan As-Sunnah dalam agama, wa adallahu Allahu ala ilmin. Allah akan sesatkan dia walaupun ada ilmu. Macam mana Allah sesatkan dia? Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Allah akan tutup hidayah masuk ke telinga dan ke mata dia. Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Allah tutup. Atas pasaran Sahih Bukhari terjemah, Fathul Bari terjemah, Allah tutup telinga dan tutup mata bagi dia tengok. Dia tak tengok. Dia tak tengok. Tapi dia orang kaya, dia boleh beli berabus, takkan Fathul Bari tak boleh beli. Berabus 2 biji di rumah dah ada. BMW tu hak 9 siri. Hak 9 siri tu saya nak bang, peti air rumah kita boleh boh dalam bonet dah. Hampa jangan buat pasal 9 siri. Saya dah masuk dah belakang tu. Lepas 9 siri. Kata kat sahabat tu, ana try masuk, dia kata ustaz try masuk, lepas 9 siri. 9 lah, 9. Jangan buat pasal peti air besar tu, hak buka 2 pintu tu rumah kita punya, lepas masuk. Tapi dia tak lepas nak beli Fathul Bari buh di rumah. Pasal apa? Bukan tak ada duit, bukan tak tahu. Wa khatama ala sam'ihi wa basarihi. Allah tutup telinga dan Allah tutup mata. Macam mana Allah tutup? Ghisyawah. Hanya tutup itu Allah saja mampu maha buka. Orang lain tak boleh buka. Hang bagilah CD, DVD, MP3, tak akan terbuka. Hanya Allah saja boleh buka. Subhanallah. Hak ni kita kena takut. Hak ni kita kena takut. Pasal itu kita tak heran kalau orang tu ada ilmu, dia menyalahi Alkitab. Kita tak heran. Kalau orang itu tahu mengaji semua hebat, dia tahu apa kita tak tahu, tapi dia menyalahi agama, jangan heran. Kenapa? Kenapa? Afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Sebab dalam diri dia tak mau ikut apa yang Allah buat turun. Ini masalah dia. Kerana itu bukan semua orang agama ni jadi penawak. Bukan semua orang. Macam kita duk tengok kan dalam televisyen apa gambar tu, yang dia duk tunjuk orang kena hantu tu, apa nama? TV Astro tu. Apa dia panggil? Mistik kah? Ada biasa tengok? Oh tak biasa tengok TV nah. Oh kira bulan puasa tak tengok TV nah. Bagus lah. Bagus. Yang duk tunjuk kawan tu duk kena hantu kan. Mai kawan ni baca ayat kursi, hantu tu jejek dia. Hantu tu baca ayat kursi tapi perli dia. Hantu tu baca ayat kursi cara rap. Dahsyat tu. Dahsyat. Ini pun pegang kepala dia tu, cekak rambut tu, Allahu la ilaha illa. Hantu tu baca ayat kursi, rap. Tak jalan. Tak lut. Sat lagi dia tunjuk main pula satu kawan pakai jubah putih, pakai kepiah. Kawan tu duduk langkah 2-3 tapak, hantu tu duduk bergenjak ke belakang. Kawan tu masuk dalam depan bendui pintu, hantu tu kata pada kawan tu, keluar syaitan.
Dia setan, dia kata pada kawan tu setan. Sikit punya setan betul kawan ni. Bila kawan tu baca ayat kursi, dia tak buat rap dah, dia melupok. Dia menjerit, dia tu, dia ni. Kawan tu membuih atas umur kepala, tumbang terus. Rupanya betul. Betul apa? Betul. Ada orang, ada hati manusia, Al-Quran, As-Sunnah tidak memberi bekas. Tak bagi bekas. Tak bagi kesan. Baca lah macam mana pun, dia tak lalu. Dia jadi macam mana kawan kenyang. Dia kenyang, kita bagi nasi berani gam. Biasa dengar? Nasi berani dia buah gam. Kena syur terus mata, macam kena roci. Dia kena nasi berani gam tu, dia kenyang menyengkak, kita duk pergi bagi nasi berani kambing, dia tak mau. Pasal apa? Penuh dah perut ni, penuh. Perut ni penuh menyengkak, tersandak je, mata putih je naik atas. Tapi kalau hang bagi rokok, mata hitam main balik. Rokok dia boleh, lain dia tak mau. Ada orang macam tu, dah penuh dah hati ni, penuh hati, jantung, limpa, paru, pedai ni semua penuh dah. Kita bagi kat dia Quran, kita bagi kat dia sunnah Nabi, dia tak boleh masuk, dia reject. Masuk dia temuak, masuk dia rasa meloya, dia muntah. Dia muntah tu semua keluar sunnah Nabi keluar. Dia tak boleh terima. Maka macam mana kita nak bagi hati kita ni boleh terima agama ni? Macam mana nak bagi hati kita ni boleh mesra dengan agama ni? Maka ada seorang ulama nama dia Abdullah bin Ibrahim Qar'awi. Abdullah bin Ibrahim Qar'awi. Apa dia kata? Abdullah bin Ibrahim Qar'awi nama dia. Apa dia kata? Dia kata kalau kita nak bagi hati kita ni masuk, nak bagi masuk agama ni masuk, dia kata hang cuba perhati 1, 2, 3, 4, 5 perkara di bawah ni. Cuba perhati. Dan cuba bagi ada dalam diri kita, insya-Allah dia kata agama boleh masuk. Apa dia? Nombor 1 sekali dia kata lapang dada. Lapang dada dengan ilmu. Kita kena jadi orang yang suka mendekati ilmu, masuk majlis ilmu. Majlis ilmu ni ada malaikat kan Nabi sebut tadi, marhaban bi talibil ilmi. Nabi ucap welcome pada kita. Pasal itu majlis ilmu ni satu amanah. Nabi kata welcome. Maka kita tidak boleh cerita melainkan sunnah Nabi saja. Kita tak boleh cerita benda lain. Kita kena angkat sunnah Nabi. Dan sunnah yang kita nak cerita itu sunnah yang benar. Sunnah yang terang. Sunnah yang jelas. Yang lemah, yang tak betul, tak boleh kata dia sunnah. Pasal dia lemah. Pasal dia tak betul. Maka dia kata mailah kepada ilmu dalam majlis-majlis ilmu. Duduk sebentar. Dan jangan dengar majlis-majlis daripada ahlul bidah wal hawa. Jangan dengar. Pasal bila naik satu palsu, yang benar terkambuh. Naik satu benda dhaif, yang kuat terkambuh. Naik benda tak betul, benda benar orang tak kenal. Maka pisahkan diri kita ni dengan majlis-majlis ahlul bidah wal hawa ni, pisahkan. Macam Ghazali beritahu pada anak murid dia, selama mana hampa mengaji dengan aku tak suka hampa bercampur dengan orang fasik dan orang maksiat. Aku tak benarkan. Pasal itu madrasah Al-Ghazali di Baghdad tu dia kawai. Ghazali buka madrasah di Baghdad. Dia kawai madrasah dia. Orang fasik tak boleh masuk. Dia tak mau bercampur dengan budak-budak duk mengaji dengan dia. Nanti budak tu rosak. Kita kena kawai hati kita. Pasal itu sikap kita ini amanah. Bila dengar satu benda, terus kita bertanya, Ustaz, apa martabat sunnah ni? Sahih. Di mana nak rujuk? Silah Bukhari ke Muslim. Habang, okey cantik, pegang. Pi rujuk Ustaz. Kepastian buat. Kepastian buat. Itu yang pertama dia kata. Cuba hang tengok benda tu. Yang kedua dia kata apa dia? Yang kedua dia kata, bila kita dengar sesuatu mai daripada Nabi ni, dia kata belajar satu perkara, didik jiwa kita al-yakin. Percaya dengan penuh yakin. Percaya yakin ni dia tak boleh mai, kena didik, kena asuh, kena belai, kena baja dah, dia tak boleh mai. Siapa ajak kita percaya kat bomoh? Siapa tak ajak tapi kita percaya? Siapa tak ajak?
Siapa tak pernah bisik kepada kita, sahabat, kalau nak umur panjang isap rokok? Tak ada sebab, bang. Tapi hamailah cerita macam mana limpa rosak ke, paru-paru rebeh ke, jantung nak luruh ke. Hamailah cerita. Yakin dia rokok tu adalah ubat. Dia yakin. Siapa ajak? Tak ada siapa ajak. Didikan. Yang tu dia belajar dengan pengalaman, dia belajar dengan mata, dia belajar dengan telinga, dia belajar dengan hati. Yakin ni kena macam tu. Dengar satu sunnah Nabi, belajar yakin, belajar percaya, belajar. Yang ketiga kata dia, dengan sunnah Nabi ni kena belajar apa? Kena belajar al-ikhlas. Kena belajar ikhlas. Kena belajar. Orang ada kepentingan tak boleh ikut sunnah. Kalau ustaz ada kepentingan tak boleh mengajar sunnah. Sebab akan ada mai satu masa orang tak boleh terima sunnah. Kepentingan kita terancam. Kepentingan kita terancam. Mai satu masa kita keluar di tengah-tengah kita punya masyarakat ni, mujtama' kita ni, kita keluar di tengah-tengah kaum kita ni, kita pergi terang satu sunnah. Masa tu orang tak boleh terima. Kalau kita orang ada kepentingan, kita akan tolak sunnah kita akan cari kepentingan. Tak usah banyaklah hari Jumaat sudah keluar daripada Peta Rebung pergi sembahyang masjid mana ke, tengok Tok Bilal tu nak bagi tongkat dekat khatib tu, terus kita bangkit, Assalamualaikum, tongkat ni Nabi tak pernah serah lagu ni. Cuba pergi kata tengok. Apa nak jadi? Kalau kita khatib yang bertauliah, tauliah tu nanti hilang terusnya ayat 13 tu. Pasal apa? Orang tak mau dengar. Orang tak mau dengar. Ni tak tahulah isu yang duk jadi di Pulau Pinang 2-3 hari ni kan. Tak boleh baca Quran dengan pembesar suara pergi 3-4 pagi. Kan? Ada orang tak boleh terima. Dia kata apa? Dia kata saya dah buat 20 tahun dah. 20 tahun dah. Ikhwatul mu'minin. Pasal apa masyarakat ni tak boleh terima sunnah? Salah dia, salah ulama'. Kita tak boleh salah orang tua tu. Yang pertama dia orang tua. Nak salah orang tua tak boleh salah. Orang tua kalau buat salah pun kita kena maafkan dia. Pasal dia orang tua. Pasal apa? Satu hari kita pun nak jadi tua. Kita kena sayang dengan orang tua. Yang salah siapa dia? Ustaz duk mengajar di tempat dia tu. Pasal apa ustaz tak terang? Kita pergi terang benda tu sampai ayat liuk kering, minum mineral water, kering pula, minum pula, terang. Bukan orang tua tu yang lawan kita, ustaz tu lawan kita. Nak marah orang tua tu buat apa? Yang lawan kita ni ustaz, yang lawan kita ni mufti, yang lawan kita ni yang duk kerja jabatan agama. Depa lawan kita. Tiba-tiba kok manakah depa pergi baca, mungkin ada kepentingan politik kok manakah, depa nampak mengharamkan benda tu lagi baik. Bila depa haram benda tu, yang lawan bukan orang sunnah, orang depa lawan depa. See? You see or not? Yeah, you must see and you must learn something. Kena belajar sesuatu. Kita kata benda tu tak boleh buat, bukan pasal kita ni ada kepentingan. Bukan pasal kita ni pergi kawan dengan mana-mana orang politik. Tak, kita kata tak ada pasal kita sandak terus Nabi tak buat. Bila kita sandak macam tu, dia marah kita. Depa ni pula ada kepentingan lain, ada agenda lain. Dia sandak pada Nabi. Dia sandak tu tak ikhlas. Yang lawan dia orang tua-tua yang buah ayat masa dia mengajar tu. Lepas dia mengajar tak ada ayat lah, orang tua-tua marah dah. Kalau macam tu kita punya sikap, baik tu saduk haram apa? Baik tu saduk haram apa? Tu sajakah kita duk sebut? Kita sebut marhaban lagi teruk daripada baca Quran. Kita kata marhaban ada unsur syirik. Awak tak haram marhaban. Pasal apa? Pasal kita belum ada kepentingan lagi dengan marhaban. Kita kata haram total marhaban. Ada hadis palsu, ada unsur syiah. Pasal apa tak haram marhaban? Pasal apa? Pasal marhaban ni masih ada kepentingan. Besok orang-orang buat fatwa ni, mereka pun dah kena kecil manis, darah tinggi, lemah jantung, nak tarik suara pun dah lemah dah. Dia haram. Dia haram. Masa tu pasal apa? Dia nak tarik pun tak larat dah. Dia haram. Bila dia haram, kawan tak kena jantung lawan dia balik. Mereka satu tim lah ni, semua ni satu tim lah ni.
Mereka boleh haram tak bagi orang baca Quran pada waktu pukul 3, pukul 4. Satu aja alasan, kacau orang. Kacau orang tak syirik. Kacau, adakah kacau orang syirik? Takkan syirik. Tapi marhaban unsur syirik, pasti tak haram. Kita kata marhaban haram, dia marah kita pula. Oh, dia kata pandai-pandai. Pandai-pandai dia dah. Kita kata pandai tak? Cuba baca tengok. Baca tengok. Masuk marhaban, attirillahumma qabrahul karim. Apa tu? Apa tu? Attirillahumma qabrahul karim. Terus dah duk memuja kubur. Puja dah kubur. Sunnah Nabi ke puja kubur ni? Tak juga. Baca marhaban terus jumpa abtadiul imla bismi zatil aliyah. Zatil aliyah. Apa dia tu? Zatil aliyah tu apa dia tu? Zat yang maha tinggi. Zat siapa? Maha tinggi. Zat Tuhan? No. Ayat tu double meaning. Ayat tu double meaning. Ayat tu dua terjemahan. Ayat tu dua terjemahan. Ayat tu kena diterjemah mengikut lisan penulis. Bukan kita yang tulis buku tu. Siapa dia? Ja'far Al-Barzanji, seorang yang memegang tarikat Nur Muhammad. Jangan kata Zatul Aliyah tu zat Tuhan. Yang tu terjemahan kita. Kita bukan penulis. Bila kita terjemah buku orang, kena terjemah lagu penulis. Apa maksud penulis Zatul Aliyah? Dia memaksudkan Zatul Aliyah tu zat Ali yang maha tinggi. Mana kita tahu? Baca lagi dalam marhaban tu. Walamma aradallahu ta'ala, bila Allah Ta'ala nak menjadikan Muhammad, Allah buat Nur Muhammad. Nur Muhammad tu apa dia? Tak usah tanya dalam bumbung sunnah, tanya dalam mazhab Syafi'i, ada tak ada Nur Muhammad? Tak usah tanya mazhab Syafi'i, pi buka akidah Asy'ariyah, akidah sifat 20, ada tak Nur Muhammad? Nur Muhammad main ke mana? Nur Muhammad main jalan Syiah. Dalam mazhab Syafi'i tak ada Nur Muhammad. Abu Hasan Asy'ari tak ada Nur Muhammad. Yang adanya Syiah. Syiah mana? Syiah Tarikah Nur Muhammad, Ismailiyah, Rafidah, mereka ada Nur Muhammad. Apa jadi kalau kita percaya Nur Muhammad? Keyakinan itu benar-benar melanggar ayat-ayat Al-Quran. Adam tak dibuat daripada nur, Adam buat daripada tanah. Inna khalaqnakum min turab, kami buat kamu daripada tanah. Canggah dengan akidah. Kita setujulah dia kata tu jangan duk baca Quran pukul 3 4 pagi tu, kita setuju. Tapi kita kata ada benda lebih besar daripada tu, awak tak mau tengok. Lagi besar daripada tu. Marhaban ni kena diharamkan. Rosak akidah kita, rosak akidah Ahlussunnah. Dan dia bukan daripada mazhab Syafi'i pun. Bukan daripada Abu Hasan Asy'ari ataupun Abu Mansur Al-Maturidi pun, tak ada. Dia benda gharib, benda asing, benda pelik yang masuk mai di tengah-tengah rumpun Ahlussunnah, tengah-tengah rumpun mazhab Syafi'i. Hak tu lagi besar. Orang duk, hari ni orang buat nasyid, buat doa, ya Allah ya Tuhan, sampaikanlah salam kami pada Nur Muhammad. Ya Allah ya Tuhan, dekatkanlah kami dengan Nur Muhammad. Ya Allah, Nur Muhammad inilah yang mendekatkan kami pada Tuhan. Semua doa tu syirik akbar. Banyak orang duk faham, duk baca di luar sana. Cakaplah yang tu. Kita tak setuju orang baca tarhim, tapi kita tak pergi bantah dia. Pasal apa? Kita ada lagi benda besar nak buat. Apa dia? Akidah. Orang ni kalau dia tahu akidah, dia faham akidah Ahlussunnah, dia akan tinggal semuanya bercanggah dengan Ahlussunnah. Kita ni, saya ulang, kalau kita ni reti akidah Ahlussunnah, kita akan tinggal semuanya bercanggah dengan Ahlussunnah. Kalau kita tahu akidah Ahlussunnah. Tapi kalau kita tak tahu akidah Ahlussunnah, kita akan buat semua yang tak sama dengan akidah Ahlussunnah. Orang tua-tua yang umur 60-70 lagu tu, hampir habaq tahrim tak boleh kat dia, hang saja cari pasal. Hang saja cari pasal dengan dia. Silap-silap kalau dia JK masjid, hang tak boleh mengajak dah masjid tu. Lebih baik hampir bagi tahu kat dia, Pak cik,
selamatkan akidah pakcik. Kalau dia bertahrim, dia hanya buat bid'ah. Bid'ah. Tetapi kalau dia tidak tahrim, dia buat marhaban, dia buat syirik. Yang mana lagi susah? Pasal itu kita bila pergi masjid, kadang-kadang kita tengok orang duk baca Quran kuat-kuat, kita tak kata apa, kita sengak. Tapi bila kita pergi masjid tu, dia buat pertandingan qasidah burdah, dia buat pertandingan marhaban, kita akan masukkan perkataan kita dalam ceramah. Walaupun lepas tu dia tak panggil dah kita mengajar. Pasal apa? Pasal dekat kita, akidah lagi besar. Akidah lagi besar. Insan tidak boleh meninggalkan bid'ah kalau dia tidak faham akidah. Akidah tu punca dia nak tinggal bid'ah. Akidah tu. Akidah tu yang buat dia tolak bid'ah. Tapi kita pelik. Kita pelik. Benda macam baca Quran waktu pagi, kita nak haramkan. Tapi benda yang bagi rosak akidah total, tak mau haramkan. Tak mau bincang benda lagi. Tengok lambat ni kita faham akidah. Menunjukkan adakah kita hari ni faham akidah Ahlussunnah. Negara Malaysia ini negara Islam. Islam tu pula dibereketkan, diperincikan. Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi tak diberi penjelasan akidah Ahlussunnah. Tak diberi penjelasan. Kalau akidah sifat 20 tu pun diberi penjelasan dengan betul, pun orang boleh meninggalkan bid'ah. Tapi tak diberitahu dengan betul. Tak dijelaskan dengan betul. Dihabaq dengan cara-cara yang salah. Masih nak pakai bahasa-bahasa klasik. Dia tak mengubah pada bahasa-bahasa baru. Tak mengubah. Ni nak habaq kata Allah itu ada, Allah berkuasa, maha melihat, sangat hebat, jangan main-main dengan Tuhan. Dia tak mau pakai bahasa tu. Dia nak pakai bahasa lama, bahasa selam dalam ayat Lut pun tak boleh faham lagi. Allah itu melihat tapi tidak dengan mata. Habis melihat dengan apa? Pelik tak? Sahabat kita dia melihat tapi dia tak melihat dengan mata. Buta lah. Di satu pihak kata Tuhan tak buta, di satu pihak kata Tuhan tengok tak pakai mata. Habis pakai apa? Allah melihat dengan sifat dia, dengan sifat mata. Mana tahu Quran kata dia melihat dengan mata. Tapi tentulah mata Tuhan dengan mata kita tak sama. Itu betul lah. Mata Tuhan macam mana? Mata yang layak, yang padan dengan kebesaran dia. Kalau Tuhan pakai mata, kita tak betul dengan rabun, dengan ayak mata, tik mata semua ada. Kena pula mata keranjang lagi mampu. Dah, Tuhan tak melihat dengan mata macam ni. Tapi Tuhan ada mata. Mata Tuhan macam mana? Hanya Allah yang tahu mata dia macam mana. Dia tak mau pakai bahasa tu. Dia tak mau terang bagi orang faham. Allah ni ada tangan. Allah ada tangan. Dah, dia kata Allah ini ada kuasa tapi tak ada tangan. Pening. Pening kepala. Bukan kata pening kepala. Pening perut, senak kepala. Bahasa-bahasa ni akhirnya buat orang dah memang tak faham, dia terkambuh dalam sarang tak faham. Bila akidah dia tak faham, tiba-tiba kita angkat satu sunnah Nabi, akidah yang berceramuk tu menyebabkan dia tak boleh terima ini sunnah. Maka ulama ni, para-para mufti ni, majlis-majlis fatwa ni, kerja dia turun padang terang akidah, bukan duk pejabat. Tapi dia selesa buat kerja dalam pejabat. Dia pun selesa buat kerja dalam pejabat. Dia pun tak selesa turun padang. Mana ada mufti dalam Malaysia ni ada masa masuk masjid mengajar kitab? Tunjuk ke saya satu? Tunjuklah, bukan suruh buat apa, tunjuk. Kadang-kadang bubuh nama besar Datuk Mufti nak mengajar. Pi hari dia mengajar, dia tak mai. Pasal apa? Meeting. Datuk meeting, SU Datuk meeting, penyelia Datuk meeting, lepas tu rakyat bodoh, rakyat tak reti, ummah tak tahu akidah, di tengah-tengah ummah tak faham akidah, kita pi haramkan satu benda, dia jadi kontroversi. Jadi kontroversi. Pasal apa? Silap kita. Kita ni, orang alim ni, orang yang reti agama ni, orang yang ada autoriti ni, tak buat kerja agama. Kita sibuk dengan pemerintah. Kita sibuk sana, kita sibuk sini.
Walhal kita mau sedang diri apa dia? Kita jadi orang alim ni pun kerana tok guru kita duduk di pondok dulu ada masa mengajar kita. Hak tu mau sedang diri. Kita ni hari ni kita sibuk tak ada masa mengajar orang. Masa kita bodoh dulu, tok guru tu kerana dia ada masa, kerana dia tak sibuk macam kita, dia boleh main mengajar kerana dia luang masa kat kita ada ilmu. Hari ni bila kita ambil ilmu tok guru kita tak ada masa nak bagi ilmu kat orang. Apa ni? Cakap apa ni? Marah kah? Tak marah bulan puasa. Tak marah bulan puasa. Tapi nak menyalahkan orang yang tak reti itu saya tidak setuju. Nak pergi marah ke orang tua tu saya tidak setuju. Salah, ustaz salah. Belah seberang tu, Kih Marhaban. Dia tak pergi mengajar dah. Kih Marhaban. Ada satu ustaz yang bantai cukup-cukup. Dah sekali buang. Ada pula satu surau, pergi mengajar. Saya terang hadis ni adalah hadis palsu. Terang hadis ni hadis palsu. Mai ustaz yang terlibat dengan majlis fatwa. Dia kata jangan duk panggil mamak ni dajjal. Kita pergi terang hadis tu hadis palsu. Dia marah kita, dia tak bagi kita masuk dah. Tiba-tiba main satu masa, agamanya kita pun jumpa hadis tu hadis palsu. Kita pula pergi terang di surau tu, sebenarnya hadis ni palsu. Jadi jemaah di situ tanya balik, habis Ustaz Halim kata hari tu hadis palsu, betul lah. Sebab Ustaz tak bagi kami panggil dia mengajar. Hari tu Ustaz suruh kami buang dia. Hari ni Ustaz beritahu hadis yang dia kata palsu tu adalah palsu. Tapi kami dah buang dia dah. Jadi Ustaz ni macam mana? Tak, dia kata saya khilaf. Ustaz pun khilaf juga. Ingat 4 mazhab saja khilaf. Tengok punya duk jadi ni bukan gambar Popeye, Doraemon. Dia jadi kartun. Jadi kartun. Kotlah dia nak panggil tanya kita, main telefon, main Assalamualaikum Syekh. Ni macam mana entah boleh kata hadis palsu? Entah baca kitab siapa? Boleh kita bagi satu penjelasan. Kalau kita tak mampu bagi penjelasan pun kita kata Ustaz cuba tengok dalam kitab sekian-sekian. Kot saya salah baca ke apa? Ustaz rujuk dulu di situ, lepas tu kita bincang lain. Boleh lah. Tak. Berdebang bagi penampak, bagi penilalat dan macam. Lepas tu Mihabak kata kartun lah. Macam ni lah kita punya duk pergi terang masjid tu, pergi masjid ni, pergi masjid sana duk terang. Kata pakcik Nabi tak buat tahrim, pakcik Nabi tak buat tahrim. Pakcik baca Quran kuat ni tak leh pakcik. Oi, pasal apa pakcik? Dalam fiqh mazhab Syafi'i, kalau kita duk semayang, duk takbir Allahu Akbar, satu kawan baca Quran kuat pun tak boleh, pasal suara kuat tu tak boleh masuk dalam semayang. Sama juga pakcik, kita semayang, kawan sebelah semayang, kita tak boleh baca kuat sampai suara kita masuk dalam semayang kawan tu. Salah, dia kacau. Ini mazhab Syafi'i pakcik. Tak boleh, Nabi tak ajak macam tu pakcik. Nak baca Quran, baca sengap-sengap. Kalau kita nak baca derah-derah, kita duduk 10 orang. Duduk 10 orang, 10-10 pegang Quran. Seorang baca kuat, lagi 9 tadabbur. Hak tu boleh pakcik. 9 tu baca pasal dia ada suara yang baik, dia baca, kita dengar, lepas tu kita tadabbur. Kalau ada 10 orang, 10-10 nak riau angkat suara terus, tak boleh pakcik. Nabi tak ajak macam tu. Kita pun dah habis mengajar semua, buka soalan, dia kata macam mana? Ustaz kata tak boleh, majlis fatwa kata boleh. Tu dia boleh nampak kita macam tu. Jadi kita bila orang kata lagu tu, kita sudah tidak ada hujah lah. Bila orang ukur hak kita cakap tu dengan kerusi, dengan bangku, dengan meja, dengan nama jabatan, ni habis kita. Habis kita. Kita tak ada hujah. Kita kata wallahu alam, saya cakap apa yang saya tahu, depa cakap apa yang depa tahu. Tak tahu lepas seminggu, lepas 2 minggu, depa pula pergi mengajar di situ, depa bagi tahu pakcik baca Quran derah tak boleh. Lah hari tu kawan tu kata tak leh, hangpa kata boleh lah, hangpa kata tak leh pula. Tak, kami pun tersilap pula, kami semak-semak rupanya tak leh, kami ingat boleh rupanya tak leh. Lepas tu pula mai satu masa kita dah tak ada kepentingan, boleh pula. Agama ni jadi apa? Entertainment. Agama jadi apa? Apa agama jadi? Entertainment. Apa maksud entertainment? Apa maksud entertainment? Hiburan. Seronok cakap. Dalil tak ada ikut. Tak ada peduli dalil. Ni bila dekat nak raya ni kan, kita duk terang pada orang.
Di antara sunnah kita raya ni lagu mana? Sunnah kita raya ni, jangan duk pi buat atas kubur ni jadi satu tempat perayaan. Nabi bila raya, Nabi tak ziarah kubur langsung. Bahkan Nabi larang duk pi tabung bunga atas kubur. Setengah tempat tu kita pi belah ya. Belah geng geng Jawa ramai ni. Boyan boleh tahan. Tapi kadang-kadang lagi teruk. Kadang-kadang. Depa bila main nak raya, batu nisan depa tu depa nanti tukar. Apa tu? Kain putih, kain kuning dia bertukar. Dia pecat. Pitabok tu, pitabok ni. Kita duk bagi tahu kata pak cik, raya ni hari tauhid. Mana boleh buat syirik? Dalam hadis Bukhari, hadis sahih Nabi kata apa? La'anallahu al-yahud wan nasara ittakhaza qubur anbiya'ihim masjida. Allah laknat, Nabi guna bahasa laknat. Allah laknat Yahudi, Allah laknat Kristian. Pasal apa? Pasal mereka pergi ambil kubur Nabi. Bukan kubur kita. Kubur Nabi tu, mereka ambil, mereka buat masjid, mereka semayang, mereka puja, mereka jaga makam tu elok-elok. Sampai mereka anggap makam tu keramat. Kerana itu, Allah laknat mereka. Kalau Yahudi jaga kubur Nabi, sepatutnya lah pasal kubur Nabi. Takkan nak biar lagu tu. Tapi Allah laknat walaupun kubur Nabi hak ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Kita punya duk terang buih mulut. Tapi tak ada satu fatwa gazet ada adab masuk kubur, tak ada. Kita turun padang ni, kita buat kerja majlis agama punya kerja ni. Kita buat ni free of charge. Kita tak pernah minta allowance kupang kat depa. Kita pergi masjid sepatutnya bukan macam saya lagu ni mengajak, patut depa lah kena mengajak. Ustaz-ustaz pejabat mufti kena turun mengajak. Depa pejabat mufti, who am I? Saya siapa? Kalau kira pandangan depa lagi strong. Depa ada authority. Tapi berapa kerat daripada pejabat mufti turun mengajak? Yang dia nak marah kat kita sangat ni, berapa kerat daripada ustaz jabatan agama mengajar. Tengah kerja ustaz jabatan agama tu, tengah kerja, time kerja. Yang dia duk bagi tahu ke orang kerja ni, MPP punya kerja ni. Kalau kerajaan bayar gaji pukul 8 sampai pukul 4, jangan balik pukul 11 habis tidur. Pasal apa? Pendapatan tu haram. Dia bagi tahu jangan kecoh kerja haram. Dia ustaz jabatan agama tu, time pukul 11 pagi, bukan time makan, dia pergi ceramah tempat lain. Dia keluar pergi ceramah tempat lain, dia tinggal kerja dia. Ni betul yang punya kerja ke ni? Betul yang punya kerja ke? Kita buat kerja mereka ni. Buat kerja mereka. Mai terang akidah. Bukan kita suruh pergi sembah kubur. Kita kata jangan mendewakan kubur. Apa maksud dia? Kita bila masuk tanah kubur, kita kena masuk macam Nabi ajak. Bahasa kita ni very clear. Kita mamak pakai bahasa Melayu. Kalau kita cakap Tamil, tak faham. Betul lah kan? Ni cakap Melayu. Walaupun saya mengaji high school, cakap Melayu tak cakap orang putih. Saya mengaji high school. Jangan buat pasal. Nak dengar tu orang putih. Jangan buat pasal. Kita mengaji high school. Terang elok-elok. Baca hadis. Kita bagi tahu jangan duk pi buat benda merepet atas kubur. Jangan kapok kubur, jangan warna kubur, jangan buat batas kubur tinggi dari sejengkal. Jangan duk pi buat kepuk tepi-tepi kubur. Nabi tak bagi, Nabi larang. Jangan duduk atas kubur. Nabi kata duduk atas bara api lagi baik daripada duduk atas kubur. Kita terang sandak kat Nabi. Kita terang sandak kat Nabi. Terang sandak kat Nabi. Sebut riwayat-riwayat tu semua, sebut. Bagi tahu sahih, bagi tahu nak rujuk kitab mana. Tak tahu orang tanya dia pasal satu soalan, Ustaz, macam mana kalau kami pergi kubur, kami tuang ayam, bawa bunga, hampak tikat mengkuang baca Yasin? Dia kata boleh, yang tu yang sunat. Pocik kita. Pocik. Lepas tu mai satu masa dia jadi kalang kabut dah. Sampai pada peringkat orang ni menikah lama tak ada anak, pergi hati kubur. Pergi hati kubur, dia pergi pegang batu nisan. Duk pergi cakap dekat mak dia, mak oi cik menikah lama, mak tak dapat cucu lagi, mak oi ni, mak oi nak buat apa, mak tolong Ustaz. Bila depa nampak benda tu, baru depa gezet. Kata apa? Kata duk hati kubur tak boleh, benda tu menyumbang kepada syirik.
Sampai tahap orang dah nak jatuh lubang syirik, baru nak buat fatwa. Betul ke benar ni semua kaedah ni? Betul ke kaedah ni semua? Pasal tu ikhwatul mukminin a'azzakumullah, yang ustaz nak kata ni apa dia? Sunnah ni dia betul daripada awal. Masa Tuhan buat turun dia tu dah betul dah. Lam yaj'al lahu iwaja. Dia tak bengkok. Dia tak bengkok. Dia tak bengkok. Dan bila kita bercakap agama dengan kepentingan, Allah akan pastikan cakap kita itu tidak boleh mengubah hati-hati manusia. Hati orang tak boleh berubah. Tak akan berubah hati orang. Bila kita cakap ni bukan daripada hati, cakap kita ni tak boleh jatuh di hati. Pasal dia tak main daripada hati. Kita bercakap daripada hati ni, kerana Allah kita bercakap daripada hati, kita pujuk hati kita ni bagi ikhlas, kita pujuk, kita pekim, kita pegang, kita bendung bagi ikhlas, dia keluar daripada hati, dia akan jatuh juga dalam hati. Dia masuk kok terowong telinga, gedebak, dia jatuh dalam hati. Orang boleh berubah. Muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kata Syekh kita ni, Syekh Abdullah Ibrahim Qara'awi ni, dia kata jaga ikhlas kita dengan agama, kena ada ikhlas. Seperti mana ikhlasnya para nabi. Oh, para nabi cukup ikhlas. Nuh tu punya ikhlas ni tak tahu nak apa. Antum pernah dengar kan hadis berkenaan dengan pada mahsyar? Pernah dengar kan? Hadis ini hadis sahih riwayat At-Tirmizi. Cerita apa pada mahsyar? Cerita bagaimana ajaran Nabi akan menyelamatkan kita di hari akhirat. Hadis tu start dengan apa? Hadis tu panjang. Dia start dengan cerita Nabi kita Muhammad dihidangkan dengan kambing. Oh, banyak Nabi suka kambing. Jadi kalau kita dengar kambing elok pecah ni, kira sunnah tu dalam darah. Tapi kalau dengar rokok jatuh elok tap, mentu jahanam. Nabi makan kambing. Masak apa semua, cara orang Arab masak lah. Orang Arab banyak dia bukan buat gulai lagu kita, dia suka dia palit, dia bakar sekong tu, dia bakar, dia pusing, dia grey kan. Hal tu memang sedap. Cerita di sini tak sedap pasal ni bukan tanah Arab. Kalau kita tengok sendiri dia masak, jangan buat pasal elok ni boleh jatuh elok. Sedap makan. Sedaplah kambing tu Nabi makan, Nabi gigit. Bila Nabi gigit, Nabi letak balik. Dah kunyah dah gigit. Apa Nabi kata? Nabi kata sesungguh aku ini, Nabi kata, aku ini adalah pemimpin di kalangan anak Adam. Nabi sebut. Aku ni, Nabi kata, pemimpin di kalangan anak Adam. Tak ada siapa di antara kamu, Nabi kata, boleh selamat di hari akhirat esok. Tengah dia makan kambing, dia cakap tu. Hadis tu panjang. Lepas tu Nabi cerita. Nabi kata di hari akhirat ada satu peristiwa yang sangat dahsyat. Peristiwa apa? Peristiwa di mana ummah seluruh ini mencari pertolongan. Ummah seluruh ni mencari pertolongan, Nabi kata. Pertolongan yang pertama, bila kita jaga-jaga di mahsyar ni, dengan kalang kabut dia tu, dengan Allah pada hari itu bersangat murka dia, Nabi cerita pada kita apa dia? Nabi kata matahari yang telah hancur lebok dengan kiamat tu, Allah akan cipta balik matahari. Dia gantung atas kepala kita 1 mil ke 2 mil. Dia gantung balik atas kepala kita, Nabi kata. Dengan telanjang bulat tu, Nabi kata, semua akan jadi dalam keadaan hammin wa ghammin. Risau, takut, duka cita, semua ada, Nabi kata. Allah gantung balik matahari itu atas kepala kita 1 mil ke 2 mil. Kita jadi gelabah masa tu. Cukup gelabah. Cukup gelabah masa tu. Orang yang pertama masuk dalam kepala kita, kita nak cari bantuan, ialah bapa kita, Nabi Adam AS. Kita akan lari pergi jumpa Nabi Adam. Tolong. Adam pula masa tu akan bawa kisah dia. Dia kata, aku rasa aku tak boleh tolong. Pasal apa? Aku takut sendiri dengan diri aku. Aku pun pernah buat salah. Aku takut hari ni. Pasal salah tu kacau kepala aku.
Adam kata cari Nuh. Adam recommend Nabi Nuh. Kod Nuh boleh tolong. Lari ummahnya besar ni, semua lari pergi dekat Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kita kata, Nuh, kamu ini abdan syakura, hamba yang bersyukur, tolong kami. Nuh pula bangkitkan masalah dia. Dia kata dia sendiri pun ada masalah, dia kata. Dia sendiri takut dengan hari ini. Kalau hampa nak minta aku tolong, nescaya aku akan minta Allah tolong aku sendiri. Nabi Nuh kata, cuba pergi cari Nabi Ibrahim alaihissalam. Oh, kata kita lari pergi dekat Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai dekat Nabi Ibrahim, kita minta tolong dekat Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kata apa? Aku rasa aku tak boleh tolong hampa. Pasal aku sendiri takut dengan murka Tuhan hari ini. Allah sangat murka hari ini. Pergi carilah orang yang boleh tolong hampa. Mungkin Musa alaihissalam boleh tolong hampa. Lari pergi dekat Musa, bagi tahu dekat Musa, Nuh suruh kami mai dekat hang. Nuh suruh hang tolong kami. Musa kata, aku tak boleh tolong. Aku tak boleh tolong. Musa kata, cuba pergi tengok Isa alaihi salam. Isa pula kita pergi dekat Isa, kita habaq kata kami dah pergi dekat Ibrahim. Ibrahim suruh pergi dekat Nuh, Nuh suruh pergi dekat Nuh, kami pergi dekat Adam, Adam suruh pergi dekat Nuh, Nuh pergi dekat Ibrahim, Ibrahim tolak dekat Musa, Musa tolak dekat hang. Macam mana kedudukan kami? Kalau hang tak boleh tolong kami, habislah kami hari ini. Pasal apa? Pasal kita mula takut. Matahari gantung atas kepala kita sejengkai. 1 mil atau 2 mil. Apa Nabi Isa jawab? Soalan yang paling dahsyat hari ini Tuhan tanya aku, bukan dia tanya orang lain. Nabi Allah Isa baca balik ayat daripada surah An-Nahl, suratul Maidah. Allah kata dalam suratul Maidah, a anta qulta lin-nasi, hai Isa, adakah hang yang suruh manusia sembah Tuhan lain daripada aku? Adakah hang yang suruh manusia sembah hang dan sembah mak hang lain daripada aku? Kata Nabi Isa, hari ini aku hanya ada satu jawapan depan Tuhan, innaka antal allamul ghuyub. Hanglah yang tahu cerita sebenar-benarnya, ya Allah. Kalau soalan paling dahsyat aku yang kena, macam mana aku nak tolong apa? Hadis ini ada sahih, riwayat At-Tirmizi. Apa Nabi Isa kata? Last sekali, pergi cari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergi cari Nabi Muhammad. Masa tu semua ummah pergi cari Nabi Muhammad. Ni kita duk ikut sunnah dia ni. Yang kita duk bagi tahu sunnah dia, suruh orang ikut ni, rupanya akhirnya kita tak ada jalan. Akhirnya kita kena cari Nabi Muhammad. Kena cari Nabi Muhammad. Tak malukah muka kita ni? Dunia ni kita ludah, kita cerca, kita petikai sunnah dia. Akhir daripada hidup kita ni, masa duduk dalam dunia ni, kita kata mana boleh aku ikut sunnah Nabi, Tok Guru aku kata lagu lain. Akhirat besok, Tok Guru tu kita tak cari, Nabi Muhammad juga kita cari. Nabi Muhammad juga kita cari. Apa Nabi kata? Kita katakan Nabi tolong. Kita ungkit balik daripada Adam sampai Isa. Tolong kami Muhammad, tolong kami Muhammad. Dalam hadis Tirmizi itu kata apa? Bila Nabi dengar kita meminta tolong ni, apa jadi? Nabi jalan, Nabi bangkit berjalan-jalan, dia duduk betul-betul di bawah arasy Tuhan. Dia sujud sekali dengan sujud yang sangat lama. Dia sujud kepada Allah sekali dengan satu sujud yang sangat lama. Dan masa tu Nabi duk cerita kat sahabat tentang hal ni. Nabi kata pada masa tu Allah akan hantar kepada aku ilham. Allah turun kepada aku ilham. Dia tak sebut wahyu, pasal wahyu dah tak ada dah. Ilham, iaitu pada masa itu aku akan memilih kalimah-kalimah untuk memuji Allah dengan kalimah yang tak pernah dibaca di dunia. Dan kalimah tu tak pernah pun diberi pada orang lain, melainkan pada aku seorang saja pada hari itu. Aku akan puji Allah Ta'ala sebab aku nak minta Allah tolong hampa semua. Tu dia. Tiba-tiba dengar suara daripada atas arasy, irfa' ra'sak. Hei Muhammad, angkat kepala hang. Sal tu'ti. Minta apa yang kamu nak minta Muhammad, sekarang juga aku bagi. Agak-agak dia minta apa? Agak-agak dia minta apa? Ni dia minta ni, hak satu angkatan ummah duduk di belakang ni nak minta pertolongan. Nabi kata,
Bila Allah kata irfa' ra'sa, Nabi pun angkat kepala Nabi. Allah kata dekat Nabi, minta aku bagi. Sepatah aja keluar di mulut Nabi. Apa dia? Ummati, ummati, ummati. Umat aku, umat aku. Apa Allah kata kat Nabi? Aku bagi apa hang nak. No, dibuka pintu syurga ke sebelah kanan. Siapa daripada umat hang yang hang suka Muhammad, suruh mereka masuk ke sebelah pintu kanan. Yang pintu tu siapa pun tak boleh masuk kecuali umat kamu yang masuk syurga tanpa hisap. Dia pun akan masuk. Nabi pilih, siapa dia nak pilih? Dia pilih. Agak-agak lah dengan kita orang Paya Terbong, dengan orang Pulau Pinang, dengan orang Selangor ni semua ni, dengan sahabat Nabi duduk di hari akhirat, yang nak masuk pintu tu agak-agak siapa Nabi pilih? Agak-agak siapa sahabat? Tak boleh agak. Dia terkerah, dia tak boleh agak. Tentu sahabat dia. Sahabat dia, tentu. Hak Syiah duk maki bergandak ni. Hak Syiah duk maki bergandak ni. Satu seminar dibuat di Selangor 2-3 hari sudah. Satu seminar. Seminar apa? Bahayanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Orang yang buat seminar ni saya rasa otak botang lutut ke apa ke. Sajalah kita kata antara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu dengan Syiah, siapa bahaya? Syekh Muhammad tak maki Abu Bakar. Kalau kita kata kebanyakan pemikiran dia tak boleh pakai, dia tak maki Aisyah. Bahkan dalam kitab dia, di antara akidah dia, dia bagi tahu pada orang Islam satu dunia, kena sayang dengan keluarga Nabi. Syiah ni siapa dia? Syiah ni. Syiah ni ada persatuan di Malaysia. Syiah ada di Pulau Pinang. Syiah ada di Gombak. Syiah di Gombak buat Karbala. Tetapi ke YouTube kan, type Syiah Malaysia, tengok budak-budak 15-16 dia didik macam mana menyanyi lagu Syiah, pukul badan, buka baju, pukul badan. Satu seminar tak buat. Seorang mufti dalam Malaysia ni tak keluar bagi tahu Syiah sesat. Apa Syiah kata dekat Aisyah? Syiah kata perempuan jalang. Apa Syiah kata kat Abu Bakar? Syiah kata kafir. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang kita duk marah negeri Saudi sangat ni, dia membela orang-orang ni semua. Satu seminar tak buat. Satu seminar tak buat. Bila Tuhan kata kat Nabi, wahai Muhammad, pintu sebelah kanan dalam syurga ni, siapa daripada umatnya hang kasih, hang suruh mereka masuk. Mereka ni boleh masuk pintu sebelah ni, tapi bukan semua orang boleh masuk. Tapi mereka ni, pintu ni pun mereka boleh masuk, pintu mana pun mereka boleh masuk. Akan masuklah umat Nabi tanpa hisap. Kan Nabi kata dalam hadis Imam Muslim, ada 70,000 umat Nabi masuk syurga tanpa hisap. Allah suruh Nabi pilih lagi. Muhammad pilih. Siapa nak masuk lagi? Subhanallah. Rupanya ketegang kita atas dunia ni, akhirnya kita jadi orang yang lembut tengkok. Kena cari sunnah Nabi juga di hari akhirat. Baik daripada dunia ni, kita pegang elok-elok sunnah Nabi ni. Pegang elok-elok. Orang nak kata apa, orang punya pasal, ambil pergi kat orang. Kita tak merhaban. Orang kata, amboi kak nah, sejak mengaji sunnah ni tak merhaban dah nah. Agak-agak nak jawab apa? Agak-agak makcik nak jawab apa? Dulu pergi rumah ke rumah merhaban, kita tekong. Kadang-kadang orang terlupa SMS tu kita telefon. Mai nak merhaban ni tak cukup korum ni. Hari ni kita tinggal satu makcik daripada Taiping. Dia duduk dalam kuliah saya cerita pasal merhaban, habis-habis cerita pasal merhaban. Second punya kuliah kali kedua dia mic saya. Dia mic dengan buku merhaban. Saya kata punggah dah aku hari ni. Dia mic dengan buku merhaban. 2-3 besi. Hak Arab ada, hak terjemah Melayu ada, hak Jawi ada, dia buat main. Alamak, saya kata makcik ni buat gila pula dah. Kena berhenti awal. Pasal apa? Nak belah balik Pulau Pinang terus. Tak mau kacau, tak mau jadi kacau dengan makcik ni. Habis-habis mengajar, macam biasa, buka soal jawab. Dia angkat tangan. Saya kata pocik lah. Pocik lah. Dia buka muka jenis cengih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum salam. Ya makcik, ada apa nak tanya? Saya pergi dekat sikit boleh tak?
Saya kata, mai, jangan duduk sebelah saya, sudahlah, mai dekat tak apa. Dia bawa buku Marhaban. 3 versi, Arab semua, Melayu Arab dengan Jawi, letak atas meja saya. Dia kata, Ustaz, tolonglah nak buat apa buat, nak bakarkan, nak buang, ikut Ustaz. Tobat hari ni, saya tobat, saya tidak akan sentuh dah kitab yang selama saya dah sentuh kitab ni, orang ni duk maki bini Nabi. Saya tak tahu, Ustaz. Ada juga. Saya pun lega, boleh main lagi bulan depan. Lega dah. Saya ingat dia nak buat gila. Ustaz nak buat apa? Ustaz buat, Ustaz. Ustaz nak buat apa? Ustaz buat. Saya tak mau dah baca buku ni. Saya tak tahu Nur Muhammad tu apa, Ustaz. Ni 2 minggu sudah baru saya tahu. Dan saya tak tahu apa dia akidah Ahlussunnah. Saya duk pi juga baca kitab. Kami duk baca kitab akidah Ahlussunnah. Tapi selama duk baca kitab akidah Ahlussunnah tu, tak jumpa pula bahasa-bahasa ayat-ayat yang Ustaz duk terang ni. Dia kata, kami nak baca kitab apa nak bagi faham akidah Ahlussunnah? Tak apa makcik, sekejap lagi pergi kat Rita. Saya bagi kat dia apa? Saya bagi risalah tauhid dekat dia. Siapa tulis? Muhammad bin Abdul Wahab tulis. Saya bagi kat dia. Di sini ada akidah Ahlussunnah je. Pakcik baca bagi habis buku ni, saya nanti bagi lagi satu buku pula. Syarah akidah Ahlussunnah pula saya nanti bagi. Habis ni pula saya nanti bagi lagi satu buku. Mulia dengan manhaj Ahlussunnah pula saya bagi pakcik. Orang tak tahu akidah Ahlussunnah. Akhirnya kita kena kembali pada sunnah Nabi akhirat. Sama lah, sebelum sampai kiamat kita masuk dalam kubur. Kita duduk atas dunia bergui dengan orang tu, bergui dengan orang ni, sayang orang tu, sayang orang ni. Elok kita mati, cabut roh semua orang, kapan bungkus badan kita, buang masuk dalam tanah. Orang semua balik, malaikat mai. Malaikat mai tu, satu dia tanya kat kita. Waman nabiyuka? Nabi hang siapa? Habis kita, jam kita habis. Putuslah hubungan kita dengan pak, dengan mak. Habis, putus. Rupanya hubungan kita dengan Nabi itu, dia tanya, Nabi hang siapa? Nabi mana? Dia kata, Nabi ni Muhammad ni. Masa dunia kita tutup daun telinga, tak mau dengar sunnah dia. Masa dalam dunia kita cerca sunnah dia. Masa dalam dunia berat hati nak ikut sunnah dia. Rupanya orang yang kita berat hati nak ikut tu, rupanya mulia orang tu, masuk dalam tanah, nama dia disebut dan ajaran dia disebut. Rugi kita ni, rugi menangis ni, air mata tak ada nak menangis esok. Pasal tak ikut sunnah Nabi. Pasal tu ikhlas sangat diperlukan supaya Allah bimbing kita. Kata ulama kita ni, Abdullah bin Ibrahim Qara'awi, lain daripada ikhlas, kamu juga kena ada satu benda dalam hati, al-mahabbah. Kamu kena mencintai sunnah Nabi yang kamu belajar. Bukan kita boleh mengaji tak ada rasa. Kita menikah tapi tak sayang kat bini kita, boleh hidup lama? Macam mana abang kita? Boleh hidup lama tak? Abang senyum pun saya tahu makna dia. Kita menikah lama, hak bini tak kasih kat laki, laki tak kasih kat bini, masing-masing buat dono je. Mana boleh hidup? Mana boleh hidup? Sayang ni mana boleh hidup? Dia kena hidup dengan sayang. Kita kawan ni, kalau kawan tak sayang dengan kawan, berapa lama nak kawan? Tak boleh lama. Hatta kita mengaji, kita tak sayang dengan ustaz, kita tak sayang dengan ustaz, ustaz pun tak sayang dengan kita, berapa lama kita nak duduk ni? My wife call me. Nampak? Duk cakap sayang dia telefon dah. Hampa nampak isteriku. Itulah hampa tak mau sayang orang. Kena sayang, baru sebut-sebut dia telefon dah. Nampak? Itu contoh, Allahu Akbar. Tu contoh, tengok. Dengan mesej pula dia hantar. Dia nak tanya, abang balik ke, abang tak balik ke? Abang jangan buat pasal. Pasal apa? Cinta itu bukan untuk disakiti. Abang jangan buat pasal. Kita bercinta bukan untuk disakiti, untuk disayangi. Kalau memang daripada asal nak buat perangai, jangan bercinta. Cinta bukan barang nak bagi orang kita cinta menangis tak berlagu sampai habis semua lagu, dia duduk menangis tak lagi. Dia menangis tak habis lagi, habis dah semua lagu. Last kali kita kata menangis tak ada lagu, pasal dah menyanyi dah semua lagu. Cinta itu untuk dibelai, dipupuk. Al-mahabbah, kata Abdullah bin Ibrahim Qara'awi,
cinta untuk kena cinta. Mengaji ilmu semua tinggi, hebat, tapi tak ada cinta dengan sunnah Nabi, habis melelong. Banyak lagi contoh-contoh dia bawa dalam buku ni. Jadi kalau antum nak tahu semua, antum pergi belakang beli satu habis. Cerita panjang. Cerita dia panjang. Dia contoh dia ambil satu, beli satu, balik baca. Tak dan sahur pun boleh habis. Contoh-contoh penting. Dia bubuh nama buku dia pun mudah. Al-Wajibat. Benda yang wajib. Duk ingat sembahyang tak? Benda wajib di segi akidah. Bila kita melangkah ke arah sunnah, apa yang wajib kita mesti ada. Dia cerita 1, 2, 3, 4 ni semua dia cerita. Jadi kesimpulan dia, ikhwatul mukminin a'azakumullah, kita kena bagi apa? Kita kena bagi sunnah Nabi kita ni sesuatu yang hidup dalam diri kita. Kita kena bagi hidup. Dan kita tidak ada kepentingan duniawi ketika kita bercakap sunnah pada orang, melainkan kepentingan kita nak mengihyakan sunnah dan ajaran Nabi. Cara tu kita buat, Allah akan restu kita, Allah akan tolong kita. Sunnah akan hidup walaupun 2 orang saja pendukung dia. Kan masa Nabi Isra' Mi'raj kan, Nabi tengok ada satu Nabi dulu pengikut seorang aja, tapi sunnah tak mati. Ada satu Nabi dulu umat dia 2 orang saja, sunnah tak mati. Ada satu Nabi dulu tak ada langsung pengikut, sunnah tetap tidak mati. Kita kena jadi orang yang menegakkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan Allah terima kita dunia sampai akhirat. Ada soalan nak tanya ke? Ada soalan ke? Tak ada, nah? Alhamdulillah, mudah-mudahan diberkati Allah dunia sampai akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.